Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini bab yang ke-9 untuk HBL kita di bawah tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, untuk makluman awak semua, bab ni juga telah kita belajar semasa tingkatan 2 dah. Bab yang terakhir tingkatan 2 dengan tajuk kebarangkalian mudah. Okey, so sebelum kita pergi pada bab yang tepat ni sebenarnya, kita nak sedikit ulang kaji berkenaan dengan beberapa istilah lah. Yang pertama, peristiwa. Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okey. Seterusnya, apa itu ruang sampel? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu eksperimen. Ketiga ialah kebarangkalian satu eksperimen sama dengan bilangan kekerapan berlakunya peristiwa per dengan bilangan cubaan. Contoh gini dah. Contoh kita ambil satu dadu. Okey, dadu ada 6 muka. Okey. Alright. Jadi, apakah ruang sampel bagi dadu? Bila baling satu dadu, ruang sampel dia ialah kita dapat nombor 1 sama ada 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5 ataupun 6. Baca atas tu lah, muka atas tu. Siapa biasa main dadu dah. Jadi, apakah itu peristiwa? Contoh peristiwa. Peristiwa mendapat nombor genap. Mana nombor genap? Iaitu 2, 4 dan 6. Ruang sampel tu semua sekali terlibat, iaitu pada satu dadu ada 6 muka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian peristiwa dia, bagi kes contoh saya bagi ni, mendapat nombor genap, iaitu 2, 4 dan juga 6. Jadi kalau saya tukar ayat dia, kebarangkalian simbol dia P, okey, mendapat nombor genap, sama dengan bilangan genap berapa ada sini? Ada 3. 2, 4, 6, ada 3. Per dengan jumlah keseluruhan ataupun ruang sampel ada 6. So 3 per 6 terkecil jadi 1 per 2. Okey, itu ulang kaji dah. Itu belajar dah masa tingkatan 2. Kemudian juga kebarangkalian, dia nombor dia kebarangkalian sesuatu peristiwa, katakan A, dia mesti 0, 1. Mana nombor dia di antara 0 hingga 1. Dia tak mungkin lebih daripada 1, tak mungkin kurang daripada 0. 0 ni bermakna mustahil berlaku. 1 ni bermakna pasti berlaku. Sesuatu peristiwa lah. Jadi di antara tu tengah-tengah lah. Contoh gini lah. Okay, contohnya, kemungkinan hari ni hujan. Ialah, kalau ikut ramalan cuaca, 1/3 contohnya. Dia tak mungkin kebarangkalian hari ni hujan ialah 3. 1 tu bermakna pasti hujan, 0 maknanya tidak hujan. So tengah-tengah tu lah kebarangkaliannya lah. Itu ulang kaji dah. Alright. Kita pergi pada perkara yang pertama berkenaan dengan yang tepat ni lah. Tajuk kita adalah kebarangkalian peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ni bermakna ada 2 atau lebih peristiwa. Ada 1, 2 atau lebih peristiwa yang bergabung dalam sesuatu situasi. Alright, contoh dah. Sini pada muka surat, muka teks awak, ke surat 245, dia kata peristiwa bergabung. Alright. Secara generalisasi, dia cerita ke apa? NS mewakili ruang sampel, bilangan ataupun ruang sampel lah. Ruang sampel. NA adalah peristiwa A, bilangan peristiwa A, dan B ialah kesudahan peristiwa B. Jadi ruang sampel dia darat saja, NA darat dengan NB. Contoh gini dah. Contoh, kita ada 2 kotak. Ada huruf A, B, C sini. Kemudian kotak yang kedua, kita ada nombor bola bernombor 1, 2,
3, 4. Alright. Jadi cerita dia, sebiji bola diambil dari kotak P, sebiji bola diambil dari kotak Q. Berapakah bilangan kesudahan? Jadi, kita tengok saja P ada berapa? P ada 3. Q ada berapa? 4. Maka 3 darab 4, maka tubik 12. Maka ini adalah ruang sampel. Ini adalah NA ataupun NP lah. Ini adalah NQ ataupun NB. Rumus kita sama dengan NS, ruang sampel kita. Ataupun lebih jelas lagi ginilah. Kotak P ada ABC, kotak Q ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia kata satu daripada kotak P, satu dari kotak Q. Maka hak mungkin berlaku ialah A1 ataupun mungkin A2 ataupun mungkin A3 ataupun mungkin A4. Itu kalau cabut yang pertama pada P tu A, ataupun mungkin juga B1 atau B2 atau B3 atau B4. Lagi, last sekali mungkin C1, mungkin C2, C3 dan C4. Ikut senarai ni, kita capur semua tubik apa? Tubik 2, 12 juga, sama dengan kita darat tadi. Jadi lebih mudah sini nak ajar kita, tak payah senarai. Mudah, P ada 3 pilihan, Q ada 4 pilihan, maka darat saja. 3 darab 4 tubik 12. Dah. Itu cerita dia pada muka surat 245 dah. Alright. Kita tengok contoh satu. Pada muka surat yang sama juga. Okey, so, contoh dia sebut apa begini? A, arahan dia tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Peristiwa bergabung. Alright. A, 5 kepingkat berlabel dengan huruf T tekun TEKUN dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, maknanya dalam kotak tu ada tekun. Okey, TE ada kad berlabel tekun. Okey, dia kata ambil satu persatu. Ambil dulu, lepas tu ambil kedua pula. Okay, tanpa pemulangan. Maknanya ambil teruslah, tak masuk semula. Kita masuk tanpa pemulangan. Kalau dia kata dengan pemulangan, maknanya ambil masuk semula. Maknanya dia ambil terus. Jadi kalau ikut sini, dia senarai. Maknanya kad pertama mungkin kita ambil T. Kad yang kedua mungkin E. Okey. Kad yang kedua pula, kemungkinan yang berlaku juga T dengan K. T dengan U. Ada. Maknanya kalau ikut senarai macam begini dah nampaknya. TE, okey, TK, TU, TN. Okey, seterusnya kalau mula dengan T, kalau mula dengan E, ET, EK, EU, EN. Kalau mula K pula, KT, KE, KU, KN. Kemudian seterusnya kalau mula dengan U, UT, UE, okay, UK, UN. Dan last sekali mula dengan N. Kita ambil sesar dah. NT, NE, NK, NU. Okey. Sini dia tak berlaku TT. Tak berlaku juga EE, tak berlaku KK, tak berlaku UU, tak berlaku NN. Apa tak berlaku? Sebab kita ada sebutir saja huruf tu. Ambil terus. Kalau ambil masuk semula lain cerita. Ini ambil terus. Maka jadilah sini ada berapa kesudahan sini? Ada 4, 8, 12, 16, 20. Ada 20 kesudahan. Sama seperti mana contoh dia beri sini dah. Jawapan dia ni. Okey, itu kalau peristiwa
melibatkan kad berlabel tekun. Soalan A dah. Jadi soalan B pula dia kata dua keping shilling di lambung. A dan G mewakili gambar dan angka masing-masing. Shilling ni ada dua muka ya. Ada dia silinder lah. Shilling ni sebenarnya bentuk dia silinder. Dia ada 3 muka. Tapi hak cerita dia, hak berlabel dia ada gambar dengan nombor. Angka dengan gambar. Mana duit sekali lah. Jadi dia kata 2 keping di lambung. Maka kesudahan yang ada, orang sampel yang ada ialah untuk soalan B. Jadi mungkin dua-dua tunjuk gambar angka kat 2 keping ataupun mungkin sekeping gambar angka. Yang pertama gambar angka, yang kedua gambar. Okey. Ataupun kesudahan ketiga, mungkin hak pertama tu scaling pertama tu bit gambar. Scaling kedua tu bit angka. Ataupun last sekali mungkin scaling yang pertama, shilling yang pertama tu bit gambar, shilling yang kedua pun tu bit gambar. Maka bagi kes ni, soalan B ni, maka ada 4 kesudahan. Ada 4 ruang sampel lah. Tulis tajuk dia, soalan dia, tulis ruang sampel. Alright. Seterusnya pula dah. Kita pergi pada praktis kendiri 9.1A. Ini saya tunjuk pada awak lah, awak jawab. Awak tengok saja, saya try pada awak. Soalan A dia, salah satu dia, arahan dia, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey. So, nombor 1, 2 buah buku dipilih secara rawak daripada rak buku yang mengandungi 2 buah buku sejarah. So, sejarah ada 2. S. Okay, ada 2 butir sejarah. Kemudian, geografi ada sebuah geografi. Okey, dan ada sebuah buku matematik. Okey, sejarah ada 2 buah. Geografi sebuah dan matematik sebuah. Jadi soalan dia nak ruang sampel. Okey, ruang sampel. Okey, 2 buah buku dipilih. Alright. Jadi sini sebab sejarah ni ada 2 butir, maka kita tukar, kita label dia bezalah, membezakan dia dah. Maka sini kita katakan sini S1 sejarah yang pertama, ini sejarah yang kedua. Sebab buku lain tapi dua-dua buku sejarah lah. Okey, jadi bila ambil 2 butir buku, maka yang berlaku mungkin S1 dengan S2. Yang pertama. Kemudian mungkin S1 dengan geografi. Mungkin S1 dengan matematik. Ataupun mungkin juga S2 dulu dengan S1. Hak depan ni maknanya hak cabutan yang pertama lah, ambil mula-mula. Hak kedua ni ambil yang kedua lah, beza dia. Lain ni, hak tadi ni S1, S2. Hak ni S2, S1. Makna gini, cabutan yang pertama mungkin S1, cabutan yang kedua mungkin sejarah yang kedua S2. Itu hak atas ni. Hak bawah ni pula mungkin kali pertama cabut tu buku sejarah yang kedua S2. Cabut kali kedua mungkin sejarah yang pertama, so S1. Alright. Jadi seterusnya pula mungkin S2 dengan geografi. Mungkin sejarah yang kedua dengan matematik. Okey, itu kalau kita cabut mula dengan sejarah 2. Jadi kita kena mula belakang lah. Apa lagi? G pula mula dengan geografi. So mungkin geografi dengan S1. Mungkin juga geografi dengan S2, sejarah kedua. Mungkin geografi dengan matematik. Alright. Dan last sekali pula, kita mula dengan M pula. Maknanya sini ruang sampel ni kita nak senarai semua. Semua yang mungkin berlaku dah. Jadi, mungkin matematik dengan S1, mungkin matematik dengan S2, mungkin matematik dengan geografi. 2 ni beza dah. Beza mana? Bila sebut G, mana yang kali pertama cabut G, kali kedua kita ambil buku M. Kalau MG,
Yang pertama kita ambil buku M dulu, diikuti dengan buku G. Beza situ. Maka inilah ruang sampel untuk soalan nombor 1. Semua tu. Ada berapa? Ada 2 belah. Okey. Lepas tu pula soalan nombor 2. Jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Anak dia 2 orang. Dia nak jantina. Hak ni mudahlah jantina. Normal dia dah. Jangan ambil hak khusar pula, hak normal. Jantina ni hak normal dia laki dengan puai saja normal. Hak pondek. Okey. Kalau istilah awak apa? Serah lah, tebu lah macam-macam tu. Tu dah cerita lah. Tu tidak normal. Hak normal dia laki dengan puai. Alright. Jadi mungkin anak yang pertama laki, anak kedua laki juga. Mungkin anak pertama laki, anak kedua puai. Betul? Alright. Mungkin juga anak pertama perempuan, anak kedua lelaki. Ataupun mungkin anak pertama perempuan, anak kedua pun perempuan. So ada 4 ruang sampel. Untuk soalan nombor 2. Okey. Jelas tidak? Mana nombor 3 pula? Sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil dilambung secara serentak. Lepas ni biasa sama kejumpa adil. Adil ni pertamanya ada dadu adil ni maknanya ada berlaku nombor 1 2 3 ni ada berlaku nombor. Bukan macam cerita Melayu, cerita paling pendek lah tengok dah apa tajuk dia tu. Dia baling dadu besar tu, kita tengok siapa yang kena dia kata. Padahal dadu dia tu nombor tak cukup, ada nombor bulan. Lah kali dia menang sama-samanya. Alright. Jadi dadu adil ni maka soalan nombor 3 dah. Dia ada nombor dia 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okey. Kemudian shilling pula dia ada tadi. Kalau ke ayat tadi shilling kita ada angka dengan gambar. Jadi dia kata sebiji dadu dibaling adil dan juga shilling. Apa je kesalahan yang mungkin berlaku? Kita lihat ni lah. Mungkin shilling dapat dadu dapat nombor 1 dengan angka. Mungkin nombor 2 dengan angka. Mungkin 3 dengan angka. Mungkin 4 pada dadu, angka pada shilling. Mungkin 5 pada dadu, angka pada shilling. Mungkin 6 pada dadu, angka pada shilling. Okey. Kemudian mungkin juga 1 pada dadu, gambar pada shilling. Ataupun 2 pada dadu, gambar pada shilling. Boleh balik 3 dengan gambar, 4 dengan gambar, 5 dengan gambar, 6 dengan gambar. Maka inilah kesedihan dia. Okey, ada berapa ni semua ni? Ada 2 belah. Kalau ikut hukum tadi dia kata hak ni ada ne darat dengan dadu ada ne, shilling ada 2. Ne darat 2 tu bit 2 belah. Sama seperti mana kita senaraikan. Dah. Situ dia. Kemudian soalan yang keempat, soalan terakhir gambar otak ni. Saya suka benar gambar otak ni. Kalau awak kalau minta latihan bagi latihan otak ni awak mengeluh lalulah. Dah. Otak ni dia kata Azhar dan okey, baca soalan sikit. Azhar A dan Kaiming bermain maksimum 5 set permainan badminton. Okey, maksimum 5. Pemain yang berjaya memenangi 3 set ialah pemenang. Okey, pemain yang berjaya 3 set adalah pemenang. Okey, maka dia suruh senaraikan. Okey. Hak ni sebab dia kebat dah. Okey. Nak orang dari sini. Okey, saya nombor 4 dah. Kita tengok. A Azhar, KK dan Kaiming. Maksimum main badminton dia main 5 set. Jadi untuk menang dia mesti menang 3 set baru dikira sebagai pemenang. Jadi
Ruang sampel ada untuk cari pemenang bila main antara Azhar dengan Kaimeng ni. Yang pertama mungkin Azhar menang, kedua Azhar menang, ketiga Azhar menang. So, 3 set straight. Straight set 3 menang berlaku Azhar. So, situ. Bila 3 set menang straight, tak payah main dah set ke-4 ke-5 tu tak ada pedah dah. Tidak ke? Okey. Sebab syarat dia benar 3 set sebagai pemenang. Ataupun mungkin juga set pertama menang siapa Kaimeng. Set kedua Kaimeng menang. Set ketiga Kaimeng menang. Selesai. Okey. 3 set direct bagi Kaimeng. Menang juga. Set ke-4 ke-5 tak payah main dah. Sebab dapat ada 3 set pemenang tu. Okey, itu yang pertama. Ada lagi tak? Ada. Kenapa pula? Okey, dia panjang sikit dah ni. Jadi mungkin pertama Azhar menang. Kedua, Azhar menang lagi. Buat yang set ketiga, Kaimeng pula menang. Betul? Set keempat, Azhar menang balik. Siap belum? Siap dah lah. Tak payah sampai set kelima dah sebab 3 menang dah. Azhar menang 3 dah, cukup. Boleh. Lagi, kita boleh balik bagi kes gini juga. Yang hampir sama lah. Okey. Mungkin, Kaimeng menang set pertama. Kaimeng menang set kedua. Lepas tu buatnya Azhar pula menang set ketiga. Terpaksa main set keempat. Kaimeng menang pula. Maka selesai. Okey. Boleh kita mana ni antara dua ni dia macam terbalik je lah. Senang gitu. Okey. Lepas tu adalah hal lain. Ada. Yang mana pula? Okey. Contoh set yang pertama Azhar menang. Okey. Set yang kedua Kaimeng menang pula. Okey. Lepas tu set ketiga Azhar menang balik, set keempat Azhar menang balik. Oh, selesai dah juga. 3 set menang Azhar menang, biarlah set kelima tak payah main dah, bagi kes ni tak payah main set kelima. Dah. Jadi setelah itu terbalik pada waktu pula ialah Kaimeng menang set pertama, Azhar set yang kedua, Kaimeng balik set ketiga, keempat Kaimeng balik. Selesai juga. Okey. Boleh? Alright. Seterusnya, ada lagi tak? Ada. Banyak lagi sebenarnya ni. Okey. Apa lagi ada? Mungkin set pertama Azhar. Set kedua Kaimeng, gomo dia, Kaimeng gomo lagi, Kaimeng gomo lagi. Selesai itu. Bermain 4 set untuk dapat pemenang. Lawan pada waktu ialah set yang pertama Kaimeng menang. Lepas tu bila Azhar panhan je, dia menang berlaku. Okey. Lawan mana ni terbalik pada ni lah. Okey. Selesai itu. Ada lagi tak? Okey, itu untuk bila 3 set direct ataupun 4 set. Untuk 5 set ada 5 set. 5 set banyak ni. 5 set main kalah dah. Itu senarai belakang dah. Kita cuba dulu. Okey. Set yang pertama kita ambil Azhar menang. Okey. Set kedua Azhar menang lagi. Set yang ketiga gomo ko Kaimeng. Keempat Kaimeng. Berapa set dah? 4 set dah situ. Dah. Dah menang belum? Belum lagi sebab untuk menang istiharah menang mesti 4, mesti 3 set. Maka last sekali Azhar menang. Set yang kelima Azhar menang, maka Azhar sebagai pemenang. Terbalik pada hal ni ialah set yang pertama Kaimeng menang, set yang kedua Kaimeng, lepas tu Azhar menang set ketiga, Azhar menang keempat, set kelima Kaimeng ambil balik. Maka Kaimeng sebagai johan dia. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi, banyak lagi ni. Mana lagi? Okey. Terserah belakang ni. Betul nak belakang ni. Mungkin set pertama Kaimeng. Saya mula dulu. Tukar dah. Set pertama Azhar. Okey. Lepas tu set yang kedua Nyogomo ko Kaimeng. Alright. Lepas tu Azhar ambil balik. Okey. Lepas tu Kaimeng pula main gili ni. Lepas tu Azhar pula. Main 5 set.
Okey, azhar mana set pertama, kaimeh kedua, set ketiga azhar balik, keempat kaimeh, kelima azhar. Lagi terbalik pada ni ialah lawai dia senang, lawai dia tak buat sini supaya nampak dah. Kaimeh mana, azhar mana pula set kedua, set ketiga kaimeh, set keempat azhar, set kelima kaimeh. Itu dah. Ada lagi? Ada. Mana? Okey. Seterusnya dah. Mungkin azhar mana? Okey, set pertama, set kedua azhar lagi. Lepas tu, gomoko, kaimeh berlaku. So, main 5 set juga. Azhar, set pertama, kedua azhar, ketiga, keempat, kelima, kaimeh. Lawai pada ni ialah set pertama kaimeh, set kedua kaimeh, ketiga azhar gomo, keempat azhar gomo, lima azhar gomo. Main letih. Bila main 5 set ni memang letih. Ada. Ada lagi tak? Okey. Ada lagi? Cuba bila dah. Sini berapa set, berapa semua ni, row sampel ni. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada lagi dia tinggal ni. Cuba tengok molek. Mana lagi? Kemungkinan yang ada. Okey. Lagi dah. Mana lagi kalau berasa? Okey, set pertama azhar mana? Okey. Lepas azhar, kaimeh ambil. Set kedua. Set ketiga, kaimeh lagi. Set keempat, azhar ambil semula. Set kelima, kaimeh. Okey. Kemudian, lawai pada ni ialah sebab bawah yang nampak dah. Set pertama, kaimeh. Set kedua, azhar. Set ketiga, azhar. Set keempat, kaimeh. Set kelima, azhar ambil balik semula. So, 5 set. Okey. Lagi? Ada situ tak? Alright. Tengok balik. K, K. Okey, terlepas set 5 set. Mana? Ini kan. Alright. Selesai untuk muka soalan. Praktikkan diri 9.1a. Alright. Seterusnya dah. Kita pergi pada muka surat berikutnya. Di bawah subtopik peristiwa bersandar dan tak bersandar. Ada. Okey, apa pula sini ni? Okey, kita baca nota sikit dah. Bagaimanakah anda membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Apa cerita di sini? Okey, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Okey. Bila A tak kait dengan B, maka dia tak bersandar. Sebaliknya, A kait dengan B, dia bersandar. Contoh. Ni dah. Contoh, kita ada, kalau baca pada buku 246 tu, pada rasangan minda lah. Gini contoh. Tak apalah, saya ambil contoh lain. Satu kotak, ada huruf, ada teman ada bola bernombor 1, 2, 3, 4,
5. Okey. Jadi, katakan peristiwa untuk kebarangkalian, okey, atau peristiwa untuk dapatkan nombor genap. Okey, ini dah situasi dah. Yang pertama, ni awak tengok. Kebarangkalian mendapat nombor genap. Okey. So sini nombor genap ada dua butir, iaitu 2 dan 4. Bilangnya semua, ruang sampel dia ada 5. Nah, jadi kebarangkalian P genap ialah Pak 2 dah. 2/5. Okey, itu kalau ambil sebutir. Okey, jadi seterusnya kita ambil sebiji bola yang kedua. Ini bola pertama dah, bola pertama. Okey. Bola kedua. Okey. Sama juga peristiwa mendapatkan nombor genap. Okey. Okey, saya tambah sini dah. Bola dikembalikan, pengembalian ataupun pemulangan. Okey, bola yang tadi kita ambil, kita catat dia, kita atas semula. Okey, kita masuk semula. Maka yang kedua masih lagi 2/5. Sebab tak luak dak kita ambil tadi, kita masuk semula, maka tak luak. Okey, maka bola yang pertama dapat genap 2/5, yang kedua dapat genap pun 2/5. Maka sini tengok sini, peristiwa kedua tidak terkesan ataupun tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama. Maka peristiwa ni adalah tidak bersandar ataupun peristiwa tak bersandar. Okey? Nampak tak? Dia tak bersandar sebabnya kebarangkalian peristiwa tu yang kedua tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama. Kalau bersandar, kenapa pula bersandar? Okey. Bersandar gini dah. Kita ambil contoh yang hampir sama. Okey. Contoh sama juga dah. 2 biji bola diambil. Ambil satu persatu tanpa pemulangan. Okey. Jadi kira kebarangkalian kalian mendapat nombor genap. Sama dah tu dah, habis sama dah. So saya buat kotak bagus sini dah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi satu peristiwa yang pertama P genap. Bola satu, detail dia bola pertama
genap. Jadi sini genap ada 2 butir. 2 dengan 4. 2 lah. Per dengan jumlah semua ada 5. Okey. So, kebarangkalian untuk bola pertama genap ialah 2/5. Lepas tu, yang kedua pula, P kebarangkalian. P itu kebarangkalian dah. Bola kedua. Kedua genap. Jadi, dia kata tanpa pemulangan. Andai kata contohlah, nak ambil contoh dia. Contoh kita tercabut nombor 2 tadi. Kita buat nombor 2. Okey, ambil nombor 2 tadi kita tanpa pemulangan, maka kita ambil terus. Jadi untuk bola yang kedua, berapa ada nombor genap kita ada? Tinggal 4 saja. Sebutir lah. 1. 4 tu sebutir, sebiji. Lepas tu bilangan dia berapa dah ada? Tadi 5 sebab tu dah 2 tadi. Bola nombor 2, maka tinggal lagi 4 butir bola. So 1/4. Tengok. Sini bagi kes yang ini, kebarangkalian bola yang kedua genap berbeza ataupun dipengaruhi oleh yang pertama tadi. Sebab ambil yang pertama tadi, ambil tanpa pemulangan, maka dia beza ni, dipengaruhi. Ini contoh yang dipengaruhi, maka bila dipengaruhi, maka ini bersandar. Sandar. Okey. Sebaliknya tadi, kita tengok balik tadi. Okey. Dia sama. A yang pertama 2/5, yang kedua 2/5. Dia tak beza. Maka dia tidak bersandar. Yang kedua sini, dia berbeza, dipengaruhi. Okay, maka ini peristiwa yang bersandar. Okay. Jadi untuk detail dia, tengok okay, pada muka surat ataupun muka surat 247. Okay, contoh 2. Contoh 2. Kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau tak bersandar. Berikan sebab anda. A. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling ada di lambung 2 kali. Shilling ada 2 muka. Tadi dah. Ada angka dengan ada gambar. Dia kata kebarangkalian mendapatkan 2 kali. Okey. Maka hak ni soalan A ni okey, tidak bersandar. Tidak bersandar. Sebab apa? Sebabnya angka dengan gambar pada skilling duit shilling tidak luar. Paling berapa kali pun serupa dah. Angka ada so, gambar ada so. Angka ada so, gambar ada so. Pada muka duit shilling tu lah. Okey, dia tak bersandar lah. Tak berkait. Okey. Soalan A. B pula. Mendapat angka dalam lambungan duit shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Hak ni tegar-tegar dah. Hak tu duit skilling. Hak tu dadu. Kait ke tak? Baling dadu tak kait dengan baling. Okay, shilling. Maka juga tidak bersandar. Maka B juga tak bersandar. Tak bersandar. C pula. Okey. Mendapat 2 batang pen berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dalam bekas mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Ini keyword dia ni. Okey, hak ni sama seperti mana contoh tadi saya tegas tadi dah. Okey, maka hak ni dia bersandar. Apa bersandar? Sebab bila kita ambil so biru, maka balance asal ada 2, balance jadi so. Asal jumlah asal 5, bila waktu ambil so, jumlah jadi 4. Ini tak ada. Maka ini bersandar. Okey. Dan last sekali, mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel huruf BAIK satu demi satu dengan pemulangan. Keyword dia ni, ambil masuk semula, lepas tu ambil pula. Maka ni contoh sama contoh tadi lah. Contoh bola 1, 2, 4, 5 tadi. Dia ni maka tidak bersandar ataupun tak bersandar.
Okey. Maka selesai untuk hari ini. Untuk penerangan saya, tugas awak jawab praktiskan diri 9.2a. Okey, sebagai tugasan awak, praktiskan diri 9.2a. Mudah itu. Okey, menentukan bersandar tak bersandar. Okey. Selesai untuk itu, sikit lagi dah. Pada muka surat 249 pula menceritakan hukum pendaraban. Okey, kebarangkalian iaitu okey, P, A dan B okey, sama dengan simbol dia P, A persilangan B. Ini bab set hari tu belajar dah tu. Okey, bab set itu. Ini simbol persilangan. Sama dengan P, A darab P, B. P, A ke apa? Kebarangkalian A. B ke apa? P, B ke apa? Kebarangkalian peristiwa B. Okey, contoh 3 dah, muka surat 249. Sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat berlabel dengan huruf pameran dan sebuah kotak G mengandungi 5 kepingkat berlabel huruf nombor 3, 5, 6, 8, 11. Sekepingkat dipilih secara rawak okay, dari kotak F dan kotak G masing-masing. Tentu sahkan konjektor rumus. Dia suruh buktikan betul kodok rumus atas ni. Okey, kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap. Okey, jadi tengok sini. Pameran. P-A-M-E-R-A-N. Ada semua ni? 7. P ada apa? P ada 1. Maka, kebarangkalian huruf P mendapat huruf P ialah 1/7. Okey. Kemudian kotak G pula ada 3, 5, 6, 8, 11. Berapa semua ada ni? Ada 5. Dia nak nombor genap. Mana nombor genap? Nombor genap sini ada 6 dengan 8. Jadi, kebarangkalian simbol dia P juga. P nombor genap ialah 6 8 2 keping, so 2, jumlah semua 5. Okey, maka ikut rumus tadi dia kata apa? P, A dan B ialah PA darab PB rumus ni ya. Okey, saya buat sini dah. Jadi P, A dan B sama dengan PA darab PB. Kebarangkalian A darab PB. Bagi kes kita ni, soalan kita ni P, okey, huruf P, ni lah, ni A kita ni, ini A kita, ni B kita. Huruf A atau huruf P, dan nombor genap. Iaitu darab saja, 1/7 darab dengan 2/5. Tubik ke apa? Tubik 2/35. Okey, itu kalau ikut formula. Okey, darab. Jadi soalan ni dia suruh tentukan ataupun tentu sahkan konjektor. Betul kodok rumus ni. Okey, jadi kita buat senarai pula. Kita senarai dah. Kita senarai macam tadi lah. Macam tadi. Kan kita buat tu. Kalau buat senarai semua, kan panjang ni cakap panjang dah. Tadi. Okey. Pameran. Di sini ada 7. Nah, kemudian 3, 5, 6, 8, 11. Sini ada 5. Maka ruang sampel ikut mula tadi, ruang sampel NS kita ialah 7 darab 5, iaitu 35. Jadi kalau ikut senarai, dia kata tadi, apa? Huruf P dengan nombor genap. Mana adanya? P dengan N atau P dengan 8. Berapa ni? Okay, 2 yang ni, 2 pasangan ya. So, 2 per jumlah semua apa? 35. Sama ke tak? Sama. Faham ke tak? Okey, gini. Kalau tak jelas, gini dah. Sebenarnya, apa dia nak ni, dia senarai semua sebenarnya. P3,
P5, P6. Okey, sini P3, P5, P6, P8, P11. Lagi E3, E5, E6, E8, E11. Banyak lagi lah semua ni. Jumlah semua 35. Tapi saya nak ada P dengan nombor genap. Maka sini lah. P6 dengan P8. So 2. 2 berapa? 2/35. Maka betul lah rumus tadi. Rumus pendaraban. Pematah ni lah. Okey. Pematahan. Okey. PA darab PB. Alright. Jadi seterusnya latihan terakhir untuk hari ini. Muka surat 250, praktiskan diri 9.2b. Tolong jawab dan tolong hantar saya. Saya tunggu-tunggu tak mari-mari juga daripada kelas form 4 ni. Tak tahulah apa-apa. Dua kali kelas saya ngajar sore ya. Tak ada mata saya jawab. Alright, so itu saja untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum.